لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شريف ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والسلام. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita pada malam ini di rumah Allah Subhanahu wa taala yang suci, atas pertemuan mendiami atau bersama-sama kita luangkan masa untuk menyertai mengambil faedah majlis ilmu ataupun dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda-tanda syukur. Insyaallah berkat dengan komitmen kita, kesadaran kita, istiqamah kita menghadiri majlis-majlis ilmu, semoga kita ditempatkan di tangan-tangan syurga kelak di akhirat amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, secara ringkas pada malam ini dia satu penyampaian kuliah yang lain berbeza seperti mana yang kita adakan sebelum ini. Kalau sebelum ini kita sama-sama membincangkan tentang pengajian kitab Umdatul Ahkam, tapi malam ini ada special sikit ya, atas persetujuan pihak surau ya, pada malam minggu pada bulan yang lalu, pada bulan 1 kita duduk dengan Imam Amin dan beberapa sahabat kita atas persetujuan dan permintaan pihak surau itu untuk saya bentangkan ya, pengalaman, kisah sejarah, istimbat ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada pembentangan saya pada hari ini ya. Jadi ini untuk special malam ini kita tak kaji kitab, insyaAllah kita start kaji kitab bulan depan ya. Pada malam ini saya nak kongsikan tentang pengalaman saya ya, mengembara di bumi Andalus selama hampir 2 bulan, termasuk di bumi Morocco, atas tujuan kerja dan tugasan di mana saya dihantar untuk membuat penyelidikan dan begitu juga kajian ataupun produksi untuk sebuah dokumentari di dalam bahasa Inggeris yang akan diterbitkan di Ijrah dalam malam ini bulan 4. Jadi saya ditugaskan sebagai penyelidik dan penulis skrip. Jadi kami seramai 4 orang kru TV Ijrah pergi mengembara ke bumi Andalus untuk proses produksi penggambaran dan penyelidikan sebuah rancangan yang diberi nama Islam in Andalus, sebuah dokumentari menceritakan tentang the rise and falls of Islamic rules yang memakan masa hampir 800 tahun di bumi Andalus. Kalau sebut Andalus tuan-tuan, kita nak cerita tentang geografi Andalus. Andalus itu dia meliputi Spanyol dan Portugal. Sebut Portugal, sebut Spanyol, tuan-tuan, kita gambarkan Barcelona, Real Madrid, lagi apa, Alonso ya. Siapa lagi? Kita lihat Rafael Nadal ya. Sebenarnya kalau kita lihat Spanyol itu sendiri meninggalkan satu kesan yang cukup membanggakan, iaitu peninggalan umat Islam yang cukup besar, di mana bumi yang kita fikir, yang kita terlintas di hati kita, hebatnya bola sepak mereka, hebatnya ahli sukan mereka, kacau pemuda mereka, rumah wanita-wanita mereka, lagi apa semua. Tetapi di situ tuan-tuan, pada hakikatnya Islam pernah mendiami, Islam pernah bertapak di bumi Andalus selama 800 tahun lebih. Bukan jangka masa yang pendek tuan-tuan, cukup lama ya. Islam tersebar luas,
Islam bertampak di situ sebagai agama resmi, sebagai agama yang dianut oleh majoriti masyarakat ketika itu. Di mana Eropah ketika itu berada dalam the Dark Ages, ya, dekat Jerman, dekat Itali, mana-mana saat ini dikatakan sebagai satu zaman kegelapan, tidak ada kemajuan. Mereka berada di zaman kemunduran. Kedatangan Islam di bumi Andalus, di Spanyol dan Portugal, mereka membuat ruang ajakan paradigma bagi para ilmu, tamadun, teknologi dan berbagai. Kita lihat perkembangan teknologi yang dibangunkan oleh umat Islam ketika itu menyaingi perkembangan ilmu di Baghdad, di Damsyik dan macam-macam tempat ilmu yang dipusatkan di Timur Tengah. Baik, kalau kita sebut Andalus itu tuan-tuan, dia meliputi Spanyol dan Portugal. Itulah kita tengok, ini kita dia. Kita lihatlah itu. Kalau dia bukan Spanyol saja, kalau sebut Andalus, dia adalah Spanyol dan Portugal. Kita akan tengok sejarah ini tuan-tuan, ya. Dia juga dikenali sebagai Hispania, nama tradisional Spanyol, Hispania atau Spain dan sebagainya. Lepas tu itu negara Eropah yang paling dekat dengan Afrika. Bawah itu tuan-tuan, lebih kurang kalau kita lihat dekat ujung sana tuan-tuan, dekat peta itu dekat sangat dengan Maghribi, lebih kurang 11-14 km. Kalau stamina kuat, nafas kuat, boleh berenang sampai. Kuat-kuat sajalah tuan-tuan, ya. Bumi yang berkedudukan di antara dua laut itu Mediterranean dan Atlantik. Nampak kiri dia sebelah kanan tuan-tuan adalah Mediterranean dan sebelah kirinya adalah laut Atlantik. Baik, kenapa disemanggil Al-Andalus? Kenapa dipanggil Andalus? Ya. Orang Arab panggil Andalus sebab sebelum itu bumi Andalus pernah didiami oleh sebuah puak yang namakan sebagai Andalusia ataupun Andalusia. Siapa itu Andalusia? Puak yang tidak bertamadun, banyak membawa kerosakan dan kemusnahan. Andalusia buka dengan, kalau buka Britania tuan-tuan, Andalusia berasal daripada Andalusia ataupun Andalusia, satu kaum, satu puak yang kuat merosakkan, membuat kerosakan di muka bumi. Ya, jadi Andalusia orang Arab panggil Andalus. Nama didiraihkan dan diistiqaqkan nama itu dinamakan sebagai Andalus. Akhirnya kaum Andalusia dihalau keluar daripada semenanjung Iberia, iaitu diperintah oleh masyarakat Kristian yang dikenali sebagai Visigoth, yang datang daripada Jerman, datang daripada Belgium, datang situ mereka menakluki Andalus ketika itu. Kaum Andalusia dipupuskan dan dihalau daripada bumi Spanyol ataupun Andalus, dan sehinggalah sampai tiba umat Islam ke bumi Andalus. Selama itulah bumi Andalus diperintah oleh kaum Visigoth. Ini yang pakai macam tu tuan-tuan yang bersih itu. Ini ilustrasi kalau kita lihat bentuk kaum Visigoth Kristian yang memerintah Andalus sebelum kedatangan Islam. Baik tuan-tuan, pentingnya kita nak cerita pasal sejarah ni tuan-tuan. Kita nak tahu kelebihan kita. Kita nak tahu sebalik pengajaran yang kita boleh ambil daripada cerita ataupun sejarah Andalus yang cukup besar. Ya, sejarah yang memakan masa lebih 800 tahun, bukan sedikit tuan-tuan. Ya, boleh dikatakan sejarah Andalus ini adalah sejarah yang dilupakan oleh masyarakat, tak kira mana-mana sekalipun. Kita bersibuk Salahuddin Al-Ayyubi, ya, ke sekolah anak saya pun ada anugerah. Siapa yang dapat sukan paling banyak dapat ingat, dapat apa ni kata orang, dapat ingat Salahuddin Al-Ayyubi, dapat ingat Khalid Al-Walid. Saya kata dengan guru besar dia sekali-sekala tak salah kita tukar kepada ingat Tariq bin Ziyad, Musa bin Musaib, Abdul Rahman Ad-Dakhil. Lepas tu guru besar tanya, siapa ustaz? Dia tak tahu. Ya, inilah individu yang bertanggungjawab membuka ataupun menawar, menyebarkan Islam di Eropah. Kita akan sama-sama betul. Baik, Andalus sebelum kemasukan Islam, Andalus ataupun Andalusia. Andalusia itu adalah bahasa Spanyol. Kalau Andalus adalah bahasa Arab. Saya guna istilah Andalus. Ya? Andalus sebelum kemasukan Islam, iaitu Andalus juga dinamakan sebagai Iberian Peninsula ataupun semenanjung Iberia. Ketika itu berada di dalam keadaan kegelapan dan mundur, the Dark Ages, ya, di mana pemerintah yang memerintah semenanjung Iberia ataupun Spanyol ketika itu adalah tamak, zalim, hidup kemewahan, menindas masyarakat. Contoh jadi dalam
Islam, masyarakat di Andalus cukup terseksa dengan pemerintahan Kristian yang cukup zalim, yang cukup tamakkan harta, menganiaya masyarakat dan penduduk itu. Baik, kita sekarang masuk sejarah Hijaz. Sebelum itu saya minta izin ke Masjid PSO sikit, sebab sejarah ni kalau kita lihat dia bukan yang masa sikit lah. Kalau macam mengaji kitab di masa 5 minit, 10 minit lepas azan tu saya ganti lah. Tapi ini kita mungkin ambil lebih sikit lah, 9 ke bawah saya ganti. Kita nak tamat, kita nak habiskan. Ini pun saya kompres. Ya, bayangkan 800 punya sejarah, tuan 800 punya sejarah nak kompres kepada nak cerita dalam masa tidak sampai 1 jam, saya rasa agak mustahil. Banyak lagi kisah-kisah kita nak ceritakan, pengajaran tahunan dan kisah suka duka di sebalik sejarah yang melibatkan satu tabaran yang cukup besar, yang memberi kesan kehidupan yang cukup besar sehingga sampai hari ini di Eropah terutama. Baik, kemasukan Islam di Andalus dia berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, iaitu Khalifah Bani Umayyah yang ke-6. Ya. Di mana Khalifah Bani Umayyah yang diasaskan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, mengasaskan kerajaan Bani Umayyah diwarisi oleh anak Yazid bin Muawiyah dan seterusnya. Khalifah yang ke-6 itu Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, yang di mana ketika itu kehebatan kemuncak Empire Bani Umayyah, di mana KPI Bani Umayyah ketika itu meluaskan jajahan untuk menyebarkan Islam seluas-luasnya. Ya, kata ini Empire Bani Umayyah. Ya, dalam sejarah begitu besar. Ya, dikatakan kalau yang merah itu tuan-tuan adalah Empire, di mana tanah jajahan di bawah Bani Umayyah ketika itu adalah pemerintahnya ataupun khalifahnya adalah Al-Walid bin Abdul Malik, khalifah yang ke-6. Kalau merah jambu itu pernah ditawan, tapi pernah dikalah dan ditawan semula oleh musuh. Baik, apabila kita lihat Abdul Malik, khalifah Al-Walid itu cukup bersungguh-sungguh untuk menyebarkan sayap Islam, empire Islam, maka Musa bin Usair. Siapa Musa bin Usair? Iaitu merupakan adalah gubernur Afrika Utara. Afrika Utara yang Mesir, bagaimana Libya, Tunisia, Algeria, Morocco tu di bawah jagaan gubernur, satu gubernur namanya Musa bin Usair. Ya, seorang bangsa Arab yang dilantik oleh Al-Walid bin Abdul Malik untuk menjadi gubernur di bahagian utara. Jadi dilihat ya kesungguhan Al-Walid ataupun KPI kerajaan Bani Umayyah untuk melebarkan empire Islam, maka dapat idea untuk membuka ataupun menawan Andalus. Kenapa kita tak sebarkan Islam dekat Eropah? Pada dekat saja, berenang saja dah sampai. Ya. Jadi faktor utama kenapa Musa bin Usair boleh dapat idea macam mana nak menawan Andalus itu. Ya, pertama kita lihat sebagai untuk sebarkan Islam. Afrika dah luas tersebar, kenapa pula kita tak cuba untuk sebarkan di Eropah? Kemudian dapat tawaran daripada Julian, iaitu Gubernur Sueza. Satu tempat kecil tuan-tuan, kalau tuan Google dekat internet kalimah Ceuta itu yang CUETA tu, boleh tengok di mana tanah yang terletak di bahagian Morocco tetapi adalah tanah Sepanyol. Nampak? Macam Hong Kong lah dulu. Hong Kong pun letak di China tetapi dia adalah British. Tapi tempat kat sini tuan-tuan. Ya, iaitu nama dia Ceuta. Tempat yang kecil dan masih lagi di bawah jajahan Spanyol. Pada ketika zaman Musa bin Usair, ya, dapat tawaran daripada Julian, itu Gubernur Ceuta pada itu, dia tawar kepada Musa bin Usair, wahai Musa bin Usair, aku nak bantu kau untuk tawan Spanyol. Sebab apa? Musa bin Usair pun pening, kenapa musuh Julian yang Kristian itu, Gubernur Ceuta, iaitu di bawah pemerintahan Kristian Spanyol ketika itu, menawarkan kepada Musa bin Usair untuk bantu dia tawan Spanyol. Kerana apa? Sebab Julian dendam dengan Raja Rodrik, Raja Spanyol ketika itu, Raja Andalus ketika itu, yang telah meroboh anak perempuannya. Di mana kalau ikut protokol, setiap gubernur itu perlu menghantar anaknya dekat pusat, dekat Madrid, ya, untuk belajar protokol, untuk dipersembahkan kepada raja ketika itu. Jadi ketika itu Raja Rodrik melihat anak Julian yang cukup cantik, dia ajak kahwin dengan anak adalah berkumpul di perempuan itu, anak Julian. Jadi dendam yang teramat sangat
Juliet kepada raja dia sendiri, sehingga menggalakkan, menjurus kepada penawaran kepada Musa bin Usair untuk menawar Spanyol itu sendiri. Jadi dilihat ini sebagai satu perkara yang tawaran yang baik. Musa bin Usair kata ini perkara yang baik, perkara yang tak boleh dilepaskan. Maka apa dibuat? Pada tahun 710 Musa bin Usair menghantar surat kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik untuk mendapat persetujuan untuk membawa bala tentera untuk menawar bumi Spanyol ataupun Andalus, dan mendapat persetujuan daripada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Tapi dengan syarat, Al-Walid kata apa? Kau hantar kat sana dulu, tengok, hantar investigation, buat penyiasatan, adakah maklumat-maklumat yang diberi oleh Juliet kepada Sultan itu adalah tepat. Maka Musa bin Usair melantik Tariq bin Malik untuk memimpin batalion penyiasatan. Jadi umat Islam yang pertama sekali sampai di Spanyol adalah Tariq bin Malik di kawasan nama tempat namanya Tarifa. Tak boleh ada tempat Tarifa. Nama Tarifa apa? Bersempurna kepada nama Tariq bin Malik. Sampai sekarang ada Tarifa. Kata tanya Osman kenapa nama Tarifa? Sebab nama Tariq bin Malik. Ini Tarifa, tuan-tuan belakang saja, tengok saya tuan. Tengok ke belakang saya tu. Ini yang saya tinggi dekat Balmini, dekat Tangier. Belakang sana tuan-tuan, tempat saya tinggi ke Spanyol lebih kurang 11 km saja. Kalau tuan-tuan stamina kuat, pandai berenang, tak payah naik kapal, berenang sampai dah. Macam saya tak boleh lah, berenang ke bawah tak boleh. Dekat saja tuan-tuan, rumah saya ambil gambar pakai kamera panjang, nampak yang putih itu adalah Tarifa. Tempat yang pertama sekali Tariq bin Malik menjejakkan kaki untuk melakukan penyiasatan sebelum Tariq bin Ziyad masuk untuk melakukan perlawanan. Ini gambar saya tunjuklah tuan-tuan. Ini dari Tarifa pula. Tarifa seberang sana tu Tangier, Maghribi. Ini lebih kurang 14 km. Dekat saja tuan-tuan, tak jauh. Selepas Tariq bin Malik pergi ke Andalus untuk penyiasatan, dia kembali balik melapor kepada Musa bin Usair, mengatakan betul apa yang Juliet cakap itu betul, sesuai untuk masuk. Dia ceritakan mana yang patut kita pergi, mana yang patut landing, geografi macam mana, cuaca macam mana, masyarakat macam mana. Kemudian pada Syaban 711 ataupun 90 Hijrah, pada tahun 90 Hijrah tuan-tuan, masih awal lagi, tak sampai 100 tahun lagi tuan-tuan selepas Nabi SAW wafat. 711 tuan-tuan ataupun 90 Hijrah, ekspedisi untuk menguasai Andalus bermula diketuai oleh Tariq bin Ziyad. Nama belakang, nama panglima yang pertama sekali tuan-tuan bertanggungjawab, yang membuka ataupun menawan Spanyol, di mana dia bersama 7,000 bala tentera, dan tentera Islam mendarat yang di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad di pantai semenanjung Iberia dinamakan sebagai Jabal Tariq. Ada Jabal Tariq tuan-tuan dengan sini tuan. Jabal Tariq ini tuan-tuan nama Gibraltar, asal daripada Jabal Tariq. Tempat ini dia berada di kawasan Spanyol, tetapi di bawah teritori British. Kalau masuk Gibraltar tuan-tuan, yang sebelah kanan itu kecil saja. Dia sebenarnya dia ataupun tanjung tuan, semenanjung. Dia bawah kuasaan British, masuk situ tak pakai euro, pakai pound sterling. Kat sana boleh cakap dua bahasa. Nak cakap English boleh, nak cakap Spanyol boleh. Senang. Kalau saya masuk Gibraltar, tak ada masalah, aku cakap boleh. Tapi kat Spanyol memang masalah, orang kata cakap boleh. Mesti kita ada tulis guide yang boleh berbahasa Inggeris dengan baik, membantu kami dalam pelancaran orang Gibraltar. Jadi ada mengatakan siapa ni Tariq bin Ziyad setiba dekat Spanyol ataupun Gibraltar tuan-tuan, dibakar kapal. Nak dengar? Nak dengar isu dibakar kapal? Nak dengar kan? Itu ditolak oleh sebagai besaran sejarah sebab boleh dikatakan satu fakta yang kontroversi. Kerana apa? Pertama, fakta yang mengatakan Tariq bin Ziyad apabila sampai dekat Andalus dia bakar kapal, dan tidak ada fakta yang menyebut mana-mana. Kitab-kitab sejarah yang muktabar, kitab-kitab sejarah yang muktabar tak ada yang menyebut, kecuali yang belakangan ini saja tambah-tambah fakta kata Tariq bin Ziyad dibakar kapal supaya untuk bagi semangat pada tentera tak patah balik. Maksudnya tidak ada pilihan, dia tahu ke depan saja ada masa tak patah balik dan lagi kononnya. Jadi fakta itu tidak disokong oleh mana-mana kitab sejarah ataupun manuskrip yang ditulis oleh ulama Andalus itu sendiri. Kedua, Tariq hanya seorang panglima, dia bukan ketua negara atau gubernur, jadi tidak layak untuk mengeluarkan arahan
lah disewa ataupun dipinjam oleh Julian. Lepas tu bakar kapal satu milik kerajaan, satu lagi bukan milik kita, sewa oleh orang punya, lagi lah tak boleh. Itu fakta yang mana banyak pertentangan yang ulama sendiri tak boleh terima, dan ahli sejarah sendiri menolak fakta ini. Lagi pun tak wujud dalam kita mutabasar sejarah. Kemudian amalan membunuh diri, bakar kapal ikut bunuh diri. Buat kalau orang kalah perlu patah balik, kena patah balik. Macam Khalid nak boleh buat. Macam mana orang dekat Mu'tah, dekat Yarmouk, peperangan dengan tentera Rom. Ya, walaupun tak menang, tapi at least Khalid Walid berjaya menghalang tentera Rom untuk terus sampai ke Jaziratul Arab, Semenanjung Arab. Tak menang, tapi sebab terlalu ramai tuan-tuan, orang-orang ribu tentera Rom, sedangkan Islam 10,000 saja, tak dapat nak makan nak kalahkan tentera Rom, terpaksa nak Khalid Walid patah balik. Ya, seperti mana kalau lihat surah Al-Anfal ayat 15, kalau kita buka terjemahan ada dibenarkan untuk kita tahun adbar, kita patah balik atas dasar faktor-faktor yang tertentu. Kalau saja-saja lagi tak boleh, tapi ada syarat tertentu, maksudnya untuk strategi balik tentera dan sebagainya dibolehkan. Jadi perbuatan membakar kapal ini tak boleh bertentangan dengan amalan-amalan para sahabat. Sahabat sendiri pun ada yang patah balik untuk kalau dirasakan tentera kita dalam keadaan bahaya, perlu untuk strategi balik. Kalau bakar ni di bawahnya kalah, tak ada tempat lagi, bunuh diri nama dia. Dan ini bertentangan fakta yang dilihat cukup bertentangan dengan fakta yang sebenar. Dan Rasulullah sendiri pun mengakui ikrar patah balik bagaimana Khalid Walid mundur. Walaupun Khalid Walid kena kencing diberi oleh sebahagian Islam, pula patah balik. Nabi kata tidak, bukan kalah, dia tak menang, dia kata walaupun tak kalah, atau dia dapat terbaik lagi, dia kata. Maksudnya Nabi berikrar, Nabi setuju tindakan Khalid Walid itu sendiri. Jadi isu pembakaran kapal adalah satu isu yang cukup kontroversi, tidak diterima oleh ahli sejarah. Tapi dan fakta Islam ditolak oleh ahli sejarah itu sendiri. Ya, itu Gibraltar, berarti Gibraltar tuan-tuan ini ya, di bukit nama Gibraltar, Jabal Tariq, Bukit Tariq ataupun Gunung Tariq, ujung sana. Ini saya punya potential. Ya, dia bandar macam tuan-tuan, di bandar Damban. Ya, di satu kawasan otonomi British. Baik. Jadi bila masuknya tuan-tuan ke situ, tentera Islam masuk dekat Gibraltar, Raja Rodrik tahu. Ya, maksudnya ada 7,000 tentera masuk ke dalam Andalus, maka Raja Rodrik hantar 100,000 para tentera untuk mengalahkan Tariq bin Ziyad. Jadi bila cerita tuan-tuan, pertemuan berlaku, tentera Islam berjaya mengalahkan. Apabila Tariq bin Ziyad mendengar bahawa tentera Rodrik menghantar tentera 100,000, maka Tariq bin Ziyad hantar utusan pada Musa bin Hussein ke Afrika, kata minta bantuan lagi. Maka Musa bin Hussein hantar lagi 5,000. So tentera Islam itu seramai 12,000 orang, dan tentera Islam, tentera Kristian seramai 100,000. Tetapi alhamdulillah ketika itu pada bulan Ramadan tahun 92 Hijrah ataupun 19 Julai 711 Masihi, di mana tentera Tariq bin Ziyad berjaya mengalahkan tentera Kristian yang diketuai oleh Raja Rodrik itu sendiri. Bayangkan 12,000 berjaya dikalahkan, mengalahkan 100,000 tentera orang Kristian, dan puluhan ribu, ya, puluhan ribu, bayangkan tuan-tuan, tentera Rodrik telah mati dibunuh oleh tentera Tariq bin Ziyad, yang tentera Islam yang syahid seramai 3,000 orang sahaja. Ya. Baik, ini kawasan peperangan di mana berlakunya pertempuran di antara Raja Rodrik dengan Tariq bin Ziyad. Baik. Carikas pertempuran di Wadi Luka itu tuan-tuan berlaku jadi titik tolak kejayaan besar umat Islam. Masa apabila tentera Islam menang, maka dia menaikkan semangat motivasi umat Islam dan menjatuhkan mentaliti motivasi orang Kristian. Jadi apabila semangat orang Islam naik dan semangat orang Kristian jatuh, maka mudah orang Islam menawar tempat-tempat yang lain. Dan pada ketika itu kita lihat tentera Islam berjaya membuka ruang untuk menampak lebih kuat di dalam bumi Andalus, maka itu bermakna dunia kegelapan di Andalus berakhir. Bermula di zaman keadilan diperintah oleh Islam ketika itu. Dan hasil kemenangan di Wadi Luka itu mengalahkan Raja Rodrik, tentera Islam banyak berjaya menguasai tempat-tempat yang mudah.
Bayangkan dengan baki tuan-tuan, asalnya 12,000, 3,000 syahid dengan 9,000. Tariq bin Ziyad dengan 9,000 itu dipecahkan beberapa batalion utara, selatan dan sebagainya. Satu batalion seramai 800 orang dan berjaya membuka dengan mudah. Kerana apa? Sebab kita akan cerita selepas ini tuan-tuan. Ya. Kemudian Tariq bin Ziyad meneruskan misi di utara di Andalus. Ya. Selepas Tariq bin Ziyad berjaya sampai berita kejayaan Tariq bin Ziyad, maka Musa bin Nusair masuk. Di base tuan-tuan, Musa bin Nusair masuk menguasai 18,000 tentera yang dihantar oleh Al-Wali daripada Syria, Baghdad sampai dekat Baghdad, menyeberangi laut Mediterranean sampai ke Andalus, diketuai oleh Musa bin Nusair. Agak-agak Musa bin Nusair pun berapa tahun masa itu? Kalau terror lah, nak baca. Musa bin Nusair ketika itu umur 73 tahun. 73 tahun masih lagi bawa tentera, ketua tentera, bawa naik kuda, bawa pedang tuan-tuan. Ya, saya pernah sekali kata ada orang kata lah, kata umur dia lebih kurang 30 lah, saya nak pergi berjihad dekat Palestin, dia kata. Orang Palestin tu tak ikut lah. Orang pisau pun saya pun tak reti, dia kata. Kalau nak pergi pulang ke Palestin, nanti keputusan orang Palestin sudah lah, dia kata. Nanti sampai sana tinggal sakit dah, pada sakit pedih lah, kedua presiden dah boleh kan. Jadi Musa bin Nusair umur 70 tahun mengutai 18,000 tentera membantu Tariq bin Ziyad untuk menambah lebih banyak lagi bumi Andalus. Maka dengan mudah saja, dengan sekejap saja tuan-tuan, tempoh dalam masa 3 tahun setengah, Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair berjaya menguasai seluruh Andalus termasuk Portugal. Di mana Portugal, Musa bin Nusair hantar anaknya Abdul Aziz bin Musa untuk tawan Portugal. Ya. Pertama sekali, orang yang pertama sekali menawan Spanyol adalah Tariq bin Ziyad. Orang yang pertama sekali menawan Portugal adalah anak Musa bin Nusair, Abdul Aziz bin Musa. Ya. Anak-anak yang baik-baik. Okay. Saya katakan tadi, Musa bin Nusair itu boleh pecahkan tentera dalam 900 orang, 800. Kenapa dalam kapasiti atau kuantiti yang cukup sikit berjaya menguasai Andalus? Bukan ramai pun, tapi kenapa? Sebab banyak kota itu tidak ditawan dengan bentukan darah. Masa tentera Islam datang, orang Kristian, orang Yahudi buka tangan. Alhamdulillah, kami suka. Orang Islam datang mereka. Sebab apa? Semasa mereka hidup dalam kesiksaan penuh pancaroba, tuan-tuan, mereka tahu jiran mereka dekat Afrika Utara hidup sana dengan bawah pemerintahan Islam. Tak ada kezaliman. Jadi apabila mereka dengar Islam datang ke Andalus, ini satu perkara yang baik. Aku nak buat pemerintahan Kristian zalim. Tak apalah, bukan agama kita sekalipun, walaupun orang Islam, tapi kita tahu ini orang baik, pemerintah yang baik, bagilah datang perintah kami. Sebab tu BTP banyak yang kita lihat membuka bumi Andalus itu tanpa sedikit pertumpahan darah. Ada pun sedikit sahaja. Yang lainnya kebanyakan diterima oleh masyarakat dengan penuh kepercayaan, dengan penuh anak sekali tuan-tuan. Ya. Jadi sebab tu tak heran selama 3 tahun setengah saja tuan-tuan berjaya menawan bumi Andalus. Tapi saya tuan-tuan, sampai saja ke Andalus terhenti sebentar. Ya, terhenti sebentar. Apabila sudah berjaya menguasai Portugal dan Spanyol, Khalifah Al-Walid memanggil Musa bin Nusair Tariq bin Ziyad balik ke Damsyik. Kenapa? Ada kata, riwayat kata sebab apabila luas untuk penguasaan Musa bin Nusair nanti takut makan naik kepala. Takut nanti Musa bin Nusair dia lawan Al-Walid, katanya macam tu. Tapi sebenarnya tidak. Ya, sebab kenapa? Al-Walid timbang tentang keselamatan tentera yang berkedudukan jauh dari pusat pentadbiran Islam. Jadi kalau terlalu jauh sangat nanti akan membahayakan nyawa tentera-tentera Islam, maka Al-Walid kata dah cukup sampai situ saja, kau patah balik. Jadi Musa bin Nusair dalam keadaan sedih, dia kata dia dalam keadaan semangat untuk teruskan penyebaran Islam, menaklukkan Islam sampai ke Perancis tuan-tuan, tapi tak berjaya sebab diarahkan kembali. Maka dia pun ikut pemerintah itu Al-Walid pulang kembali ke Damsyik. Pada 716 dalam perjalanan itu Al-Walid dalam keadaan sakit tenat sampai disempat jumpa Al-Walid. Kemudian Al-Walid meninggal, maka dilantik adik Al-Walid itu Sulaiman bin Al-Walid sebagai pemerintah Bani Umayyah yang ke-7 ketika itu. Pada 716 masih Musa bin Nusair meninggal dunia dalam perjalanan untuk menunaikan haji bersama Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Perjalanan di Madinah Madinah. Dan Tariq bin Ziyad ada data atau manusia menceritakan riwayat hidupnya selepas itu. Saya cari mana-mana tuan-tuan, tanya di sejarah kata selepas itu apa nasib Tariq bin Ziyad, tak diceritakan semua Allah Alam. Ya. Kemudian selepas Musa bin Nusair